Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash Sabtu 5 Februari. Teruskan bersama saya Zazrina Zainuddin untuk paparan berita hari ini. Kita ke berita utama. Jentera Pilihan Raya Barisan Nasional BN di Johor diingatkan supaya tidak terlalu yakin walaupun menang besar dalam Pilihan Raya Negeri PRN Melaka dan dalam siri Pilihan Raya Kecil PRK sebelum ini. Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, ramai musuh komponen politik itu yang sebelum ini berdepan dengan kekalahan akan menjadikan Johor sebagai gelanggang untuk menebus malu. Jelasnya PRN Johor amat istimewa untuk menjulang semula nama BN menjelang Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Untuk itu kita harus berazam, kita harus bekerja keras dan kita harus bekerja secara bijaksana bahawa mandat baru yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat MB mesti diterjemahkan dengan kerja keras kita, mesti dilaksanakan dengan kerja yang penuh bijaksana. Oleh kerana fitnah menguasai minda dan perasaan pengundi-pengundi di Johor, maka penyesalan telah mula dirasai oleh pengundi-pengundi negeri Johor, termasuk lebih daripada 700,000 pengundi-pengundi 14 tahun dan pengundi-pengundi baru. Saya amat yakin rasa penyesalan ini akan ditebus semula kerana mereka mahu melihat kestabilan politik di negeri Johor di bawah Barisan Nasional. Beliau berkata demikian ketika melancarkan jentera BN Zon Barat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Edu City di Iskandar Puteri malam tadi. Turut hadir Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan, Pengerusi BN Johor Datuk Hasni Muhammad, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan pimpinan utama lain. Dalam pada itu, Pengerusi BN Johor Datuk Hasni Muhammad menafikan tuduhan segelintir pihak yang mendakwa Pilihan Raya Negeri PRN Johor diadakan kerana mengikut telunjuk kluster mahkamah. Tegasnya keputusan diambil untuk mengadakan pengundian kerana mengambil kira faktor utama iaitu kestabilan kerajaan. Johor bukannya mempunyai kerajaan atas ihsan pembangkang. Johor bukannya negeri yang perlu kita bertanya ataupun kita merujuk kepada pembangkang untuk membuat sesuatu. Saya bercakap begitu dalam masa yang sama mengingatkan diri saya agar tidak sekali-kali bersifat riak. Cuma saya nak mengingatkan diri saya sebagai ketua negeri supaya tidak cepat merasa berpuas hati. Johor, sekali lagi saya katakan, bukan begini kerajaan yang sepatutnya memimpin negeri Johor. Datuk Hasni mengakui keputusan untuk mengadakan pilihan raya negeri adalah satu risiko politik. Namun tegasnya, ia menjadi petunjuk dalam kalangan pengundi terhadap bentuk kepimpinan yang diinginkan di negara ini. PAS tidak boleh memaksa UMNO supaya mengubah pendirian supaya bersama bersatu bagi menghadapi pilihan raya. Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan berkata, partinya berpegang teguh dengan prinsip yang ditetapkan dan menetapkan perkara itu mustahil boleh berlaku. Kita tak menutup pintu bersama dengan PAS. Tapi PAS kalau boleh tak bolehlah asyik memaksa UMNO untuk mengubah pendirian dasar kami. Pendirian dasar kami yang diputuskan oleh Pimpinan Agung ialah tak boleh bersama dengan PPBM dalam pilihan raya. Jadi melainkan strategi dan taktik PAS ni cukup hebat untuk mengubah pendirian dasar UMNO, saya rasa benda tu tak boleh nak berlaku. Jadi itu sajalah yang saya boleh sebut tentang UMNO dan PAS. Cuma kita mengambil maklum apa yang telah diumumkan dalam resolusi selepas muzakarah antara parti PPBM dan PAS yang mengatakan akan bertanding bawah Perikatan Nasional. Saya fikir tanpa mendahului keputusan tertinggi parti, kalau benar perkara itu berlaku, agak sukarlah untuk Barisan Nasional menjalin kerjasama yang formal
dalam PRN Johor ni, kalau formula yang digunakan oleh PAS adalah sama seperti Melaka, maka PAS tak boleh terkejut lah kalau UMNO menggunakan formula ataupun reaksi yang sama seperti reaksi yang kita berikan selepas Melaka. Tapi tak pernah kita tutup pintu. Even Timbalan Presiden Pengarah Pilihan Raya pun kata tak pernah tutup pintu. Tetapi apabila PAS membuat keputusan yang memaksa keputusan reaksi daripada UMNO, maka saya rasa itu adalah pilihan daripada pihak PAS, bukan pilihan daripada pihak UMNO. Sebelum ini, Ketua Penerangan PAS Khairul Nizam berkata partinya mempunyai cara untuk memujuk UMNO dalam melaksanakan hasrat berkenaan. Dia juga dilaporkan sebagai berkata akan berputus asa untuk mengikat kerjasama parti itu dengan UMNO dan Bersatu walaupun di luar kerangka Muafakat Nasional MN. Sebelum itu, hubungan PAS dan UMNO agak terjejas ekoran dakwaan PAS bahawa UMNO mungkir janji untuk menerima Bersatu dalam MN. Baik, kita ke berita berikutnya. Seorang lelaki berusia 28 tahun meninggal dunia selepas pengsan ketika beriadah di Bukit Wawasan di Puchong pagi semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima laporan itu pada 10.49 pagi dan tiba di lokasi 9 minit kemudian. Menurut Nur Azam, seramai 2 pegawai dan 7 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Puchong telah dihantar. Bomba kemudian melakukan kerja-kerja membawa turun mangsa. Sebaik tiba di bawah pada jam 2.48 petang, lelaki terbabit disahkan meninggal dunia. Difahamkan mangsa Kwan Wee Siong, 28 tahun, pengsan ketika beriadah bersama 2 rakannya. Mayatnya kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Gara-gara merebut cinta wanita anak 4, seorang lelaki cedera di Kelar. Dalam kejadian pukul 10.40 malam, mangsa berusia 40-an itu dikatakan sedang minum di sebuah restoran di Lorong Teras Jaya, Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU, Assistant Commissioner Muhammad Razi Ahmad berkata, hasil siasatan mendapati ketika kejadian, kedua-dua lelaki itu berada dalam keadaan mabuk. Bagaimanapun mangsa kini dilaporkan stabil namun masih menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. Muhammad Razi berkata hasil siasatan mendapati kedua-dua lelaki itu bergaduh berebut seorang wanita yang merupakan pekerja restoran berkenaan. Jelas beliau mangsa yang dikelar itu merupakan teman lelaki wanita berkenaan. Tambahnya siasatan berhubung kes itu masih dijalankan dan usaha mengesan suspek giat dilakukan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan 11 kematian baharu akibat COVID-19 pada Jumaat. Daripada jumlah berkenaan, 4 kes adalah kematian di luar hospital atau brought-in death (BID). Angka itu menjadikan jumlah keseluruhan kematian disebabkan pandemik kini mencecah 32,011 orang, manakala lebih 2.8 juta kes positif COVID-19 telah dikesan di negara ini sejak hampir 2 tahun lalu. Dalam pada itu, terdapat 63,395 kes aktif COVID-19 di seluruh negara, di mana 55,759 individu dikuarantin di rumah, manakala 4,092 orang lagi ditempatkan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC. Data KKM itu turut menunjukkan bahawa sebanyak 3,426 kes dirawat di hospital dan 118 pesakit ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. Kes di ICU pula membabitkan 61 pesakit memerlukan bantuan pernafasan dan 57 lagi memerlukan mesin ventilator. Baik, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.